Buletin Didik 4 Oktober bersama saya Fazila Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 94,000 pelajar dari negeri kumpulan B memulakan sesi persekolahan secara bersemuka hari ini selepas 6 bulan sekolah ditutup berikutan penularan COVID-19. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata jumlah itu melibatkan Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Sabah, Perlis, Sarawak dan Labuan. Dan secara umumnya kehadiran di kalangan murid SPM, murid SPM dan juga murid-murid STPM, khususnya STPM semester 2 adalah amat baik. Dalam siri lawatan saya, hampir kesemua adalah yang tak dapat hadir kerana kurang sihat dan sebagainya. Namun anak-anak ini cukup bersemangat untuk kembali ke sekolah. Beliau ditemui selepas meninjau hari pertama persekolahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Kursyah siang tadi. Secara keseluruhan, 143,000 pelajar di sekolah seluruh negara kecuali Kedah dan Johor memulakan sesi persekolahan secara bersemuka setakat semalam dan hari ini. Pelajar dari negeri kumpulan A melibatkan Terengganu, Kelantan dan Langkawi semalam. Datuk Dr. Razzie turut meninjau beberapa sekolah termasuk SMK Tuanku Ampuan Durrah Seremban serta SMK Tunku Muhammad dan Sekolah Menengah Sains Tunku Jaafar di Kuala Pilah. Dalam pada itu, beliau berkata respon daripada ibu bapa amat baik namun masih ada segelintir yang merasakan belum sesuai untuk menghantar anak mereka ke sekolah kerana khawatir dengan penularan COVID-19. Memang ibu bapa ada yang berhubung dengan pihak sekolah kata kami tak hantar dulu anak kami kerana kami rasa masih belum bersedia untuk menghantar mereka. Namun secara umumnya kita lihat kehadiran ke sekolah adalah amat baik dan kita akan terus memantau kehadiran ini. Consider hari pertama. Bagaimanapun katanya, tiada sebarang tindakan akan dikenakan kepada ibu bapa dan mereka diberi pilihan sama ada untuk menghantar anak atau tidak. Tetapi ia haruslah dimaklumkan kepada pihak sekolah terlebih dahulu. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK Remaja yang kini giat dilaksanakan memberi keyakinan kepada pelajar-pelajar di seluruh negara untuk mengikuti proses pembelajaran secara bersemuka dalam suasana yang lebih selamat. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mah Hang Sung menegaskan tiada diskriminasi ke atas pelajar yang belum divaksinasi untuk kembali ke sekolah. Tak ada, kita tidak asingkan walaupun mereka ada yang belum menerima vaksin. Mereka juga dibenarkan untuk balik ke sekolah tetapi kita menggalakkan dan untuk akan memastikan mereka ini divaksin dengan segera. Beliau ditemui ketika melakukan tinjauan pembukaan semula operasi persekolahan di Sekolah Menengah Taman Tasik Ampang. Pengoperasian semula sekolah melibatkan murid berkeperluan khas dan pelajar tingkatan 6 semester 2 di sekolah itu yang bermula seawal jam 6.45 pagi berjalan dengan lancar. Proses kemasukan pelajar diselia dan dipantau pihak pengurusan sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Semua pelajar yang hadir mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan dengan mendaftar masuk menggunakan MySejahtera serta diambil suhu. Sekarang ni untuk sekolah ni memang teruja lah sebab ya dah lama tak sekolah kan, PDP dalam online je kan. So dengan sekolah ni dapat memudahkanlah pelajar lagi untuk belajar sebab untuk macam saya ni kerja khusus ada tapi susah nak buat sebab tak ada bimbingan guru. Sangat seronok lah sebab baru bersemuka sebab sebelum ni kan PDPR je so tak dapat nak jumpa lah. Jadi apa persiapannya hari ni? Nak belajar sebab untuk buat exam bulan ni nak buat dapat yang terbaik lah. Saya sangat gembira untuk datang balik ke sekolah sebab feel yang ada dekat sekolah ini dia consider lain daripada feel yang belajar dalam online. Kehadiran pelajar tingkatan 6 semester 2 sekolah ini direkodkan pada tahap yang baik di mana kesemua 68 pelajar hadir ke sekolah. Mulai 18 Oktober, institusi pendidikan di bawah KPM di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Melaka akan dibuka mengikut ketetapan fasa 3 PPN. Dalam pada itu, hampir 2 juta remaja berusia 12 hingga 17 tahun di seluruh negara sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19 setakat ini. Pencapaian itu cukup melegakan dan sasaran untuk memastikan semua remaja yang layak divaksinasi diyakini akan tercapai. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin berkata, berdasarkan maklum balas yang diterima setakat ini, kebanyakan remaja terutamanya pelajar sekolah teruja untuk menerima vaksin.
Justru beliau mengingatkan ibu bapa supaya terus memberi galakan kepada anak-anak mereka untuk menerima vaksin. Dianggarkan 3.2 juta remaja berusia 12 hingga 17 tahun layak diberi suntikan vaksin COVID-19. Dalam perkembangan lain, 18,000 guru dicadangkan akan diambil secara one-off bagi mengatasi masalah kekurangan guru yang berlaku khusus melibatkan negeri Sarawak, Sabah dan Johor. Datuk Muhammad Al-Amin berkata, Suruhanjaya Pendidikan Malaysia kini masih dalam proses menemuduga calon-calon bagi memenuhi jawatan berkenaan. Dan juga negeri Sabah. Dan kita mempunyai kekurangan guru paling ramai ini di Johor sebenarnya. Johor, Sarawak dan Sabah. Jadi untuk Sarawak dan Sabah kita akan minta, kalau boleh kita minta bilangan yang agak lebih lah untuk membantu isu kekurangan guru yang berada di Sarawak ini. Beliau berkata demikian selepas meninjau sesi pembukaan hari pertama persekolahan di Kuching, Sarawak. Ujar Datuk Muhammad, secara keseluruhan jumlah kehadiran pelajar pada hari pertama persekolahan adalah memuaskan dengan kadar kehadiran melebihi 60%. Situasi itu memberi gambaran bahawa pelajar-pelajar sudah bersedia untuk menjalani sesi pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka. Sementara itu, terdapat 2 sekolah di Lawas iaitu SMK Terusan dan SMK Merapuk tidak dibuka untuk sesi persekolahan pada hari ini. Ia berikutan 3 guru di sekolah terbabit disahkan positif COVID-19 menerusi ujian saringan RT-PCR yang dilaksanakan sebelum sesi persekolahan bermula hari ini. Selepas bercuti panjang dan terkurung di rumah, kebanyakan pelajar nyata sudah teruja untuk kembali ke sekolah. Meskipun sekelumit terdetik di hati tentang keselamatan anak-anak, melihat kepada kesungguhan Kementerian Pendidikan KPM dalam memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP agak melegakan ibu bapa. Menurut pemangku timbalan yang dipertua Majlis Pengetua Sekolah Malaysia MPSM Muhammad Arifin Abdul Rahman, majoriti ibu bapa tumpang gembira dan menyokong anak-anak mereka kembali belajar bersemuka. Memandangkan sudah terlalu lama anak-anak ini mengikuti PDPR di rumah, dikuatiri mood untuk mendalami ilmu itu sudah semakin pudar. Ianya memberi impak yang lebih baik dalam pelbagai aspek. Antaranya pengurusan masa yang terancang, motivasi dan kaunseling oleh pihak sekolah. Seterusnya, kawalan pembelajaran yang lebih baik semasa di sekolah nanti. Begitu juga aspek bimbingan oleh guru-guru serta kemahiran kontens pembelajaran serta pedagogi oleh guru. Di samping itu juga kemudahan dan juga fasiliti yang ada di sekolah lebih baiklah berbanding daripada di rumah. Tambahnya, kemahiran sosial dan kemasyarakatan sebagai sebuah keluarga Malaysia itu jelas tersedia di sekolah berbanding kaedah PDPR. Bagaimanapun, dengan tempoh hampir 2 tahun PDPR, secara tidak langsung telah menyebabkan segelintir pelajar berasa keberatan untuk hadir ke sekolah. Justru pihak ibu bapa memainkan peranan penting untuk terus menaikkan semangat anak-anak sehari demi sehari supaya ia kembali menjadi kebiasaan. Bagi murid sekolah rendah pula yang dipertua Majlis Guru Besar Sukimin Juki berkata, keterujaan pihak ibu bapa dapat dirasai seawal sesi taklimat yang diadakan di setiap sekolah sebelum pembukaan sekolah dilakukan. Jadi pada waktu itu kita dah nampak dah bahawa memangnya betul lah bahawa ibu bapa ni inginkan anak mereka ke sekolah. Jadi setakat ini tidak ada masalah untuk anak-anak datang ke sekolah. Sebahagiannya memang masih ingat lagi jalan ke sekolah dan bagaimana perjalanan ke sekolah. Rata-rata kalau bagi mereka yang anaknya memang teruja nak pergi sekolah, tak ada masalah. Cuma dia kena kembalikan tentang rutin harian mereka sewaktu dahululah. Misalnya bangun pagi, siapkan pakaian, kemudian naiki kenderaan dan sebagainya. Dalam pada itu, pihak ibu bapa juga dinasihatkan untuk sentiasa mengingatkan anak-anak tentang pentingnya pematuhan SOP untuk memastikan sekolah terus menjadi zon selamat. Masih mengenai sesi persekolahan bersemuka, di Perak, murid program pendidikan khas integrasi PPKI Sekolah Kebangsaan Sri Aman Taiping
disambut dengan buah tangan oleh guru-guru ketika hadir ke sekolah. Inisiatif itu sebagai galakan untuk anak-anak istimewa itu hadir pada hari pertama persekolahan. Murid-murid yang ditemui nyata teruja untuk memulakan sesi persekolahan, ditambah lagi dengan hadiah yang disediakan pihak sekolah. Bagi ibu bapa, biarpun sebelum ini pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan, sesi secara bersemuka kali ini diharap dapat terus meningkatkan perkembangan anak-anak mereka. Macam biasa, cuma dia agak terkejut sikit lah. Bila bangun pagi tu kan, selalu selama ni dia macam cuti je. Kan sekarang ni dah buka. So dia dah ready, cuma agak macam terkejut sikit lah yang tu. So pujuk-pujuk dia, lalas okey lah kan. Kena bagi reward kat dia, cakap kat dia nanti beli mainan ke apa semua. Dia okey lah. Kalau tak dia memang menangis lah sebab dah lama kan tak pergi sekolah kan. Pembukaan sekolah fasa 2 di Perak bermula hari ini melibatkan murid berkeperluan khas hadir tanpa penggiliran bagi sekolah rendah. Bagi sekolah menengah pula, melibatkan pelajar tingkatan 6 semester 2, pelajar IBD tahun 2, murid berkeperluan khas dan murid kelas peperiksaan antarabangsa. Manakala murid lain perlu menjalani PDPR. Dalam pada itu, di Sabah, hanya 3% daripada jumlah keseluruhan pelajar hadir ke sekolah. Ia melibatkan kira-kira 17,000 pelajar di 260 buah sekolah rendah dan menengah. Tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Putatan yang menerima kehadiran 164 calon sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM mendapati proses kemasukan pelajar berjalan lancar. Kelibat wakil ibu bapa turut memantau pematuhan SOP di luar pintu masuk sekolah sejak awal pagi lagi. Turut memantau beberapa pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan seorang anggota polis di sekolah terbabit bagi memastikan tahap SOP benar-benar dipatuhi. Bagi saya tidak terjejas sebab sepanjang PDPR pun sekolah kami sangat aktif. PDPR berjalan dengan begitu giat dan saya rasa untuk kembali ke sekolah kami kekal dengan semangat yang padu. Terima kasih. Apabila kita bersemuka, jadi kita dapat lebih faham apa yang sampai dengan kita untuk persediaan STPM semester 2 yang kami akan hadapi pada minggu depan dia lagi satu. STPM ujian final SEM 2 25 Oktober ni. Lagi ada 3 minggu lah, 3 minggu lebih. Sepanjang bulan Oktober ini, sejumlah 60,000 pelancong dijangka mengunjungi Pulau Langkawi. Limpahan kehadiran pelancong ini mula merancakkan ekonomi penduduk yang sebelum ini terjejas teruk selama lebih setahun. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dalam kenyataannya memaklumkan kehadiran pelancong bermula 16 hingga 30 September telah menjana keuntungan sekitar 15.97 juta ringgit bagi industri pelancongan di pulau itu. Pada pihak pengusaha, kami sehari 3 ataupun 4 kali kami sanitizer peralatan lah seperti meja, kerusi semua bagi mengelakkanlah penularan wabak COVID-19. Di samping itu juga kami di setiap meja-meja makan kami sediakan QR code MySejahtera untuk memudahkan pelanggan scan MySejahtera. Kami membuat promo PKP iaitu sebanyak 60% daripada harga asal. Contohnya package island hopping, mangrove tour, parasailing sport, water sport. Kami menerima booking yang amat baik disebabkan PKP promo yang kami buat tu. Namun kehadiran pelancong ini dilihat tidak memberi limpahan yang setara bagi pengusaha di pulau ini. Promosi istimewa dari hotel mewah menjadikan pelancong tertumpu di kawasan Pantai Cenang berbanding di Kuah. Kita patut diberi priority, diberi pilihan, diberi keutamaan untuk kepada all the government ataupun swasta yang mana diorang selama ini menunggu bila bukanya Gelembung ni memang ramai dah masuk minta sebut harga dan sebagainya untuk berkhusus di tempat-tempat kami ni. So saya mengharapkan supaya orang kata pintu gelembung pelancongan ni akan lebih terbuka luas untuk hotel-hotel seperti kami di sebelah Kuah. Harapan juga diletakkan agar jumlah perjalanan feri dapat ditambah bagi meningkatkan kehadiran pelancong dari kumpulan pertengahan bagi menyokong pengusaha di kawasan Kuah. Tahun Baru Cina seolah-olah tidak akan lengkap tanpa tarian naga mahupun tarian singa. Menurut legenda,
Menurut legenda, naga adalah seekor haiwan sakti yang bertanggungjawab menurunkan hujan. Kebiasaannya, tarian naga berlangsung sepanjang perayaan Tahun Baru Cina sebagai doa bagi mendapatkan hujan sepanjang tahun. Sehingga hari ini, wujud tarian singa disertakan dengan kepercayaan menghalau roh-roh jahat dan membau tuah. Ia dilakukan ketika pembukaan kedai dan seumpamanya. Bertemu kembali. Kompang, alat muzik yang sering digunakan sebagai penyeri bagi majlis keramaian atau meraikan pasangan mempelai. Walaupun terpaksa bersaing dengan peralatan muzik lain, kompang terus bertahan sehingga kini. Muhammad Syabri Kasim antara yang boleh dikategorikan sebagai pakar membuat kompang. Beliau adalah generasi kedua yang meneruskan usaha membuat kompang bermula daripada Allahyarham bapanya Kasim Limat 35 tahun lalu di rumah mereka di Kampung Pulai, Serkam Melaka. Dari segi pembuatan kompang dibahagikan kepada dua segmen utama, iaitu dari segi baluh, iaitu kayu dan juga kulit. Jadi ada dua komponen utama, iaitu baluh dan juga kulit. Di mana untuk kayunya, kayu kita ada beberapa kayu yang sesuai untuk kita buat kompang. Dan untuk kayu yang terbaik adalah kayu halban. Kayu halban ni dikatakan terbaik kerana dia mempunyai urat kayu yang halus, dia kukuh, teguh dan boleh menghasilkan bunyi yang baik. Kayu halban yang dipilih itu dipotong mengikut saiz yang dikehendaki sebelum bahagian tepinya ditarik sehingga betul-betul bulat dan melengkung ke dalam. Ini bagi memudahkan pengguna memegang kompang. Bagi melengkapkan bingkai kompang atau baluh, bahagian tengah kayu perlu ditebuk. Untuk memastikan kualiti bunyi dan ketahanan kompang, Muhammad Syabri menggunakan kulit kambing kampung yang disifatkan tahan lasak berbanding kulit kambing jenis lain. Kulit kambing yang sudah dikeringkan dikikis bulunya terlebih dahulu sebelum direndam sekurang-kurangnya 15 minit. Selepas itu barulah ia dipasang di atas permukaan baluh. Sebaik siap, ia perlu dijemur seharian untuk tujuan pengeringan dan menegangkan kulit. Kompang ni kita ada beberapa saiz, yang paling kecil daripada 6 inci dan paling besar adalah 14 inci. Jadi yang kebiasaannya digunakan untuk perarakan majlis perkahwinan adalah 12 inci dan ke atas. Manakala 11 inci ke bawah digunakan oleh murid-murid sekolah rendah. Proses pemasangan paku dan kain lilitan dilakukan untuk mencantikkan alat muzik berkenaan. Seterusnya, permukaan kompang dibersihkan dengan membuang lebihan bulu kambing yang masih terlekat sebelum baluhnya dicantikkan dan dikilatkan dengan varnis. Selain dalam negara, kompang yang dihasilkan Muhammad Syabri pernah dieksport ke beberapa negara seperti Belanda, Korea Selatan, Itali dan Qatar. Syarikat Metal Inc. mengeluarkan patung Barbie versi angkasawan Itali Samantha Cristoforetti yang bertujuan memberi inspirasi kepada kanak-kanak dan remaja perempuan untuk mempertimbangkan kerjaya di angkasa lepas dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan. By showing that we can create some excitement for especially young girls. You know, I think boys and girls, they become passionate about things because they get excited, because they see something intriguing, because they see something funny. And so maybe that footage, those images will kindle a sparkle of passion in some girl's heart, and that would be incredible. Projek ini juga sempena Minggu Angkasa Sedunia yang disambut pada 4 hingga 10 Oktober di mana Metal Inc. bekerjasama dengan Agensi Angkasa Eropah ESA dan Cristoforetti yang kini sedang menjalani latihan untuk misi ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS April tahun depan. Sebagai sebahagian daripada projek ini, patung Barbie mirip Cristoforetti ini turut melakukan persiapan sebelum misi ke angkasa lepas di pengkalan ESA di Jerman. Barbie turut berkongsi maklumat pendidikan mengenai angkasa lepas di laman webnya dan hasil jualan patung Barbie Cristoforetti ini akan didermakan untuk tujuan amal.
Sukan skuad projek khas lelaki kebangsaan bermula dengan langkah kiri apabila tewas 0-2 kepada Repton Hockey Club dalam perlawanan siri jelajah United Kingdom 2021 yang diadakan di Derbyshire, England. Skuad hoki remaja negara menampilkan aksi tersusun dengan berjaya bertahan dengan baik pada awal perlawanan. Namun kesilapan menghadiahkan pukulan sudut penalti membau padah apabila lawan membuka tirai jaringan pada minit ke-27. 4 minit selepas suku ketiga perlawanan bersambung, tuan rumah berjaya menggandakan jaringan. Kali ini hasil gerakan padang. Keputusan 0-2 itu kekal hingga tamat perlawanan. Pengendali skuad projek khas lelaki kebangsaan Wallace Tan menyifatkan masih banyak perlu diperbaiki apatah lagi pasukannya sudah lama tidak beraksi dalam aksi kompetitif susulan pandemik COVID-19. Perlawanan ini katakan untuk kita satu pembelajaran yang baiklah. Right, kerana ini adalah pertama kali game kita dengan pasukan dari luar negara lah dalam 2 tahun ni. Jadi banyak yang kita boleh perbaiki dan ini satu perlawanan yang memang kita boleh belajar lah. Selepas ini, skuad remaja negara itu akan turun menentang pasukan bawah 21 England di Bisham Abbey dalam perlawanan kedua pada Rabu ini jam 11.30 malam waktu Malaysia. Saingan MotoGP, Marc Marquez mendominasi GP Amerika untuk merangkul kejuaraan keduanya musim ini ketika Fabio Quartararo memperkukuhkan kedudukan pendahulu apabila menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Marquez yang dibelenggu kecederaan sepanjang musim lalu tampil dengan tunggangan terbaik ketika saingan berlangsung di litar Austin, Texas. Membuat permulaan kali pertama di kelompok 3 hadapan, kecemerlangan Marquez tersela di awal perlumbaan. Pelumba Honda ini cemerlang memintas 2 pelumba hadapan, Quartararo dan Bagnaia, sekaligus melalui 20 pusingan sehingga ke garisan penamat. Kemenangan ke-7 daripada 8 perlumbaan di Texas membawa Marquez ke kejayaan podium ketiganya musim ini. Persembahan multimedia dan drone yang menakjubkan di Halle, Jerman sempena Hari Penyatuan Jerman ke-31 mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Fazlihani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.